Muhammad jenih mana? Tu nak tengok ayat dia kejap lagi. Nabi dengar-dengar je. Nabi berpaling masuk dalam rumah. Nabi bersedih. Nabi macam kurung diri dia. Habis semayang tak mau sembang dah, masuk dalam rumah dalam waktu yang agak lama, mengenangkan Jahannam milik umatnya. Na'udzubillah. Tuan-tuan muslimin muslimat, itu yang kedua. Yang ketiga, baik, sekarang kita nak tengok 2-3 ayat lah, saya sebut tak banyak. Sifat ataupun ciri ahli-ahli neraka Jahannam. Ringkah-ringkah. Pertama, saya nak petik ayat 206 Al-Baqarah. Nak sebut semua 50 tempat, 50 kalimah, 50 ayat, senang faham. Cerita bab Jahannam sampai ke pagi tak habis. Saya nak ambil yang pertama. Wa idza qila lahu taqillah akhadhathul izzatu bil ismi fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. 206 Al-Baqarah. Ni selalu ada ni penyakit ni. Wa idza qila lahu taqillah, dan apabila dikatakan kepadanya, apabila dia diseru, apabila dia diajak, apa dia? Ittaqillah. Wa idza qila lahu taqillah, dia diajak kepada takwa, dia diajak kepada takut kepada Allah. Hang jangan buat perangai lagu ni, saat lagi Allah marah, kita ajak dia. Engkau tak boleh bercakap macam tu, salah, berdosa, kita tegur dia. Engkau tak boleh kata Islam tak betul, kita tegur dia. Kita ajak dia kepada suatu sifat yang membawa manusia ke dalam syurga, iaitu sifat takwa. Seperti yang Allah sebut ayat 73 Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Bila cerita syurga, Allah sebut golongan itu ialah takwa, golongan bertakwa. Takwa ialah punya banyak tafsiran. Takut pada Allah tu takwa juga. Ar-ridha bil qalil, redha dengan yang sedikit, makna redha dengan rezeki pemberian Allah, takwa juga. Macam-macam lah tafsir takwa. Cerita dia takwa ni hang takut dengan Allah. Kita ajak dia, kamu tak boleh cakap Islam macam tu, kamu tak boleh kata Islam tak sesuai lah, itulah, inilah. Kita tegur dia. Idza qila lahu taqillah, 206 Al-Baqarah, akhazathul izzatu bil ismi. Menjadi-jadi sombong dia, kata Allah, bil ismi, dan dia meneruskan dosa dia. Dianggapnya seruan takwa itu remeh, tidak dipandang seruan itu dengan seruan ketakutan kepada Allah.
tidak dilihatnya, bahkan dipandang remeh orang yang menyeru, maklumlah ustaz, ada apa? Akhazat, dia jadi izzah, dia jadi bil ismi, dia rasa dia hebat. Dia tak mau dengar seruan takwa tu, tak mau, pergi jauh-jauh. Kami tak mau. Hampa tak betul, hampa pak lebay, hampa macam-macam, hampa tahu apa, kami reti, kami pandai, kami cerdik, kami pakar ekonomi, kami reti orang putih, kami berucap nun sampai luar negara tu. Hampa ustaz kampung celah pokok pisang lah. Hampa reti apa? Hina orang agama. Seruan takwa dia tolak. Allah kata apa? Fahasbuhu jahannam, cukuplah untuk dia neraka jahannam, wala bi'sal mihad, itulah seburuk tempat dia kembali. Kenapa kita tidak boleh tiru seperti doa yang diucapkan oleh Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu? Antara doa Sayyidina Umar, kalau banding 4 khalifah, zaman Umar lah paling excellent. 10 tahun dia memerintah. Abu Bakrin 2 tahun lebih, tak banyak. Proses memerangi Musailamatul Kadzab, nabi-nabi palsu. Proses memerangi golongan yang enggan bayar zakat setelah nabi wafat. 2 tahun 3 bulan satu riwayat. Tak lama, tak banyak nak buat perubahan. Puak-puak murtad berselerak. Musailamah Al-Kadzab mengaku jadi nabi. Di Yaman, di Oman, di Bahrain muncul nabi baru. Lilik-lilik serban sikit, nabi. Lepas tu balik rokok. Pengikut bodoh ni ikut aja. Baik itu kata Mahmud Al-Misri dalam kitabnya Ashabur Rasul jilid yang kedua, ketika menceritakan kisah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, Sayyidus Syuhada, kata Mahmud Al-Misri, adalah Washi telah membunuh orang yang paling baik di kalangan Rasulullah, dan Washi juga telah membunuh orang yang paling buruk di zaman itu, iaitulah Musailamatul Kadzab. Dengan maksud Mahmud Al-Misri, siapa yang tombak Hamzah, Washi. Siapa yang tombak Musailamatul Kadzab, Washi. Tombak yang sama, ya. Dia tombak Sayyidina Hamzah, terpacak, dia tarik. 2 riwayat. Riwayat pertama, tombak tembus di dada Sayyidina Hamzah. Riwayat kedua, tombak tepat di kemaluan Sayyidina Hamzah. 2 riwayat. Dia cabut tombak, tombak itulah yang dia belasah Musailamatul Kadzab ketika dia telah memeluk Islam selepas Fathul Makkah. Walaupun Rasulullah tidak boleh melihat wajah Washi, Nabi menghalaunya. Nabi tak mau tengok muka dia walaupun dia dah Islam. Itu riwayat sahih. Nabi rasa hati terasa sebab bunuh Hamzah. Lalu Washi kata, aku mengelak daripada jumpa Rasulullah sampailah Rasulullah wafat. Tetapi jasa tombak dia telah bunuh Nabi palsu Musailamatul Kadzab. Dan dia juga
telah membunuh orang paling baik di zaman Rasulullah hidup, Hamzah, pakcik Nabi. Zaman Umar, zaman Uthman tak berapa. Pertelingkahan Bani Umayyah macam-macam, sehingga Abu Zar dibuang daerah. Abu Zar dibuang daerah dari Madinah. Kesan pembodek-pembodek yang mengelilingi Saidina Uthman. Ketika Abu Zar melontarkan nasihat-nasihat bernas kepada kepimpinan Bani Umayyah, ketika itu Abu Zar dihalau keluar Madinah. Zaman Ali lagilah, dituduh pula Ali pembunuh kepada Saidina Uthman. Kecoh. Wah, tak ada dosa apa. Saidina Ali tak ada dosa, Saidina Uthman tak ada dosa. Yang jahat ni, hak keliling ni, pembodek 20%. Depa ni yang bagi perapi Saidina Uthman, depa ni lah yang membodek Saidina Ali. Semua Saidina Ali tak ikut, akhir depa tikam Saidina Ali. Jahat macam pembodek 20%. 3 Abdul pengabih hak kena jual Muhammad Nisfu. Pasal nasihat dia, jangan marah, jangan marah, jangan marah. Senang tuan dia kata, buat undang-undang jangan marah. Pengabih Ahmad Nisfu kali kena jual. Baik Piramli beriman sikit waktu tu dalam filem tu. Ni pandangan 3 Abdul, banyak pengajaran dia. Tuan-tuan muslimat, tak boleh jadikah kita macam Umar? Kok lah nak tiru semua, memang tak mampu. Sayyidina Umar jarang tidur di rumah waktu jadi khalifah. Sayyidina Umar tidur di masjid. Kita tak mampu. Sayyidina Umar isytihar, tembikai haram, susu haram, keju haram untuk keluarga Umar Al-Khattab ketika Madinah dilanda kemarau 3 tahun. Keluarga Umar haram makan tembikai, haram makan susu, haram makan keju. 3 tahun kemarau Madinah. Tembikai, susu, keju untuk rakyat. Keluarga Umar makan roti cecah garam. Siapa pernah makan roti cecah garam? Enggak kan? Cecah kopi. Roti gardenia, India, cecah kopi. Tak cukup rudia, peanut butter. Tak cukup, kaya lagi. Tak puas hati, toast. Melompat roti. Terlebih hitam roti hangoi. Cucu sudah pulih bagi 8. Kita buh 4, cucu pulih 8. Jawab dia, black magic terus hitam. Siapa makan roti cecah garam? Angkat tangan, saya nak belanja rokok malam ni. Kau ada lah. Saya ustaz, setiap pagi breakfast roti cecah garam. Mau tengok muka hang? Roti canai cecah susu, roti canai cecah gula, roti canai telur leleh. Satu kejayaan besar hari ini, berjaya menurunkan harga telur sebanyak 2 sen. Jadilah aku duk ingat minyak turun, rupa telur turun. Duk ingat minyak. Aduh, jadilah satu kejayaan besar.